Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi kepada anak-anak pelajar Mahat Tafhidz wa Tarbiyah Darul Iman dan juga yang mengikuti program kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana atas keizinannya memberi kita ruang waktu kepada kita untuk bertemu dalam alam maya ini bagi membincangkan suatu topik yang berkaitan dengan ciri-ciri wanita penghuni syurga. Sebagai permulaannya, terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga kepada penganjur program kita pada hari ini, iaitu Jabatan Pembangunan Pelajar Mahat Tafhidz wa Tarbiyah Darul Iman MTT. Tahniah kerana dalam situasi keterbatasan kita ni untuk menganjurkan program secara bersemuka. Dengan kemudahan teknologi yang ada, kita masih boleh mengadakan majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri wanita syurga. Okey, sebagai mukadimahnya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah wanita merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kriteria yang berbeza daripada lelaki. Jadi Islam ni dia memuliakan kaum wanita. Salah satu buktinya ialah Islam mengangkat martabat dan kedudukan wanita itu seolah-olah seperti ratu atau permaisuri. Kenapa? Kerana tidak semua orang boleh menyentuh ratu atau permaisuri, betul tak? Jika kita lihat, hanya orang tertentu saja yang diizinkan bersentuhan dengan wanita. Misalnya ayahnya, ibunya, saudaranya yang seayah seibu dan beberapa kerabat dekat yang lain. Inilah yang kita namakan sebagai mahram. Ia juga bermaksud bahawa mana-mana lelaki yang bukan mahram haram menyentuh wanita. Hal ini berlaku apabila Islam datang dengan penuh kemuliaan, dengan penuh pengawasan dan memberi status yang tinggi kepada wanita. Kalau kita lihat perkara ni sangat berbeza dengan keadaan wanita sebelum kedatangan Islam. Yang mana wanita ini hanya dilihat sebagai objek memuaskan nafsu, dan fokus kepada perhiasan, iaitu kecantikan fizikal. Kenapa wanita ni dikaitkan dengan kecantikan? Hal ini kalau kita lihat, kalau kita menyorok, terdapat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Hadis riwayat Muslim. Dia kata dunia ni adalah perhiasan. Jadi dunia ni adalah perhiasan. Yang mana sebaik-baik perhiasan tersebut adalah wanita yang solehah. Wanita ni perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan tersebut adalah wanita yang solehah. Okey. Adakah kita semua ni layak digelar sebagai wanita solehah? Dan layak digelar sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Jadi bagi menentukan sama ada kita ni layak ataupun tidak digelar mendapat gelaran wanita solehah seterusnya sebagai sebaik-baik perhiasan di dunia, dia bergantung kepada bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia. Sama ada kita ni menjalani kehidupan sebagai seorang hamba, mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Allah, ataupun sebaliknya.
Yang mana kalau kita kembali kepada asal kejadian kita, bahawa Allah jadikan kita ni berserta dengan manual. Manual dan peraturan bagaimana kita nak hidup. Sebagaimana kalau kita membeli sesuatu barang yang baru, contohnya kita membeli mesin yang baru, ataupun kita membeli peralatan di rumah kita yang baru, biasanya di dalam packaging dia tu dia akan letakkan SOP ataupun manual bagaimana kita nak menggunakan barang tersebut supaya ianya digunakan mengikut garis panduan dan peraturan yang sepatutnya. Sehingga kan barang yang kita beli itu dapat berfungsi sebagaimana sepatutnya ia berfungsi. Jadi hal yang sama berlaku kepada kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya. Terutamanya apabila kita sebagai seorang wanita, maka hidupnya kita ataupun keberadaan kita di atas dunia ni perlulah mengikut SOP dan manual yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan kita ni kemudian Allah lepaskan kita begitu saja tanpa ada peraturan ataupun garis panduan yang perlu kita ikut. Kalau kita lihat firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 66 menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyangka sesungguhnya kami menciptakan kamu secara sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami. Maka kat sini kita tengok Allah berfirman, adakah kamu sangka bahawa kami ciptakan kamu ni sia-sia saja? Dan bahawa kamu ni tidak akan kembali kepada kami. Kalau kita tengok daripada ayat ni menunjukkan bahawa di sebalik kejadian kita, sama ada lelaki ataupun wanita, dia mempunyai tujuan yang tertentu. Apa dia tujuan dia? Iaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepada aku. Maknanya fungsi kita setelah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk menjalankan peranan sebagai seorang hamba. Apa maksud hamba? Hamba ni dia ada kepatuhan kepada tuannya. Maka kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewajarnya menunjukkan kepatuhan kepada si maha pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah persoalan syurga dan neraka. Jadi syurga ini adalah lambang kepada suatu tempat yang penuh nikmat, suatu tempat yang penuh kelazatan, yang keindahan, yang Allah Ta'ala khususkan untuk hamba-hambanya yang taat. Maksud hamba yang taat di sini ialah hamba yang menjalankan fungsi dan peranannya sebagai hamba, iaitu sebagai hamba yang menjalankan ibadat kepada Tuhannya. Dan neraka pula digambarkan sebagai suatu tempat yang azab, penuh dengan kesesaan, penuh dengan keperitan. Ini untuk siapa? Untuk mana-mana hamba yang tidak memenuhi SOP yang Allah tetapkan di saat kita dijadikan. Maka di sini, setelah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ni, kita sewajarnya mempunyai hala tuju yang jelas. Iaitu, pertamanya kita kena tahu hakikat kenapa wanita ini dijadikan. Tidak lain dan tidak bukan dalam kerangka untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam tu adalah jalan hidup kita. Agama tu adalah jalan hidup kita. Apa maksudnya Islam tu? Islam tu bukan sekadar agama, dia adalah cara hidup kita. Dengan Islam, dengan agama ni, dia memberi nilai hidup kepada kita, iaitu memberi cara bagaimana kita nak menjalani kehidupan. Maka di sana adanya syurga dan neraka yang menjadi natijah kesudahan yang akhir bagi hamba mengikut amalan dan apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi kita berbalik kepada tajuk yang kita nak bincangkan di sini, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri wanita penghuni syurga. Okey, jadi di sini kita nak fokuskan kepada apa dia?
kita nak fokuskan kepada apakah kriteria ataupun sifat-sifat ataupun ciri-ciri ataupun kepribadian wanita yang layak untuk menjadi penghuni syurga. Sudah pastinya ya, sebelum kita memasuki syurga, ya pastinya adalah amalan-amalan yang melayakkan kita untuk masuk syurga. Ya, ataupun kita kata tiket untuk masuk syurga. Ya, kalaulah kita tidak tahu amalan-amalan tersebut, ya, pasti kita akan tersasar daripada tujuan kita yang kita kata untuk menjadi penghuni syurga, sebaliknya akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Saya membuat contoh ya, sebagai contoh kalau seseorang tu dia ingin bermusafir. Dia nak bermusafir ke Kota Baru. Apabila dia nak mendapatkan tiket, contohnya tiket bas kan, pastilah dia akan membeli tiket ke Kota Baru. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal ya, kalau kita katakan dia hendak ke Kota Baru, tetapi bila tiba di kaunter tiket bas, dia menempah ataupun membeli tiket ke Johor Bahru. Tidak munasabah lah. Samalah hal keadaannya sama kalau kita kata kita nak jadi ahli syurga. Tiba-tiba amalan kita, tingkah laku kita semasa di dunia ini sedang menempah tiket ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Okey, kita kembali kepada tajuk kita, iaitu ciri-ciri wanita penghuni syurga. Ya. Dalam Al-Quran dan hadis ya banyak mengungkapkan beberapa kriteria ya wanita-wanita penghuni syurga. Ya, salah satunya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 menyebut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa dia? Ya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Ya, Allah sebut di sini bahawa sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang macam mana? Yang beriman dan beramal soleh, yang membuat kebaikan. Bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga. Masya Allah. Ya, yang mana mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya, setiap mereka ni diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu. Kalau kita kat dunia ni, ya, musim buah-buahan ni, kita dah rasa macam syurga. Orang kata syurga dunia dapat menikmati buah-buahan tempatan, masuk dalam kebun dengan buah-buahan. Yang ni adalah syurga-syurga yang mengalir sungai di dalamnya. Mereka ni diberi rezeki buah-buahan dalam syurga. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Ya, mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Ya, maka kat sini kita lihat ya, sesungguhnya Allah menjanjikan syurga yang lengkap dengan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Masya Allah, bila sebut syurga, tidak ada gambaran kesesaan, tidak ada gambaran kesukaran. Bila dapat syurga adalah nikmat, kepuncak kepada nikmat. Dalam ayat ini maknanya Allah mengkhabarkan kepada Rasulnya dan manusia yang beriman dan beramal soleh dengan janji yang akan menggembirakan mereka. Ya, kat sini ditekankan iaitu apa dia? Iaitu orang yang beriman dan beramal soleh diberikan janji yang menggembirakan. Ya, mereka ni akan diberikan syurga yang penuh kenikmatan. Ya, yang mana padanya tu ada syurga yang mengalir. Ya, di bawah mahligai istana yang tinggi dan indah, serta pepohonan yang mendaungi. Masya Allah, kita tak dapat gambarkan dengan fikiran kita. Kita tak payah bayangkanlah. Pasti tak akan dapat digambarkan dengan akal fikiran kita yang sangat terbatas ini. Ya, kita nak cerita betapa nikmatnya syurga ya. Mungkin kita tak perlu menggambarkannya, tapi apabila diceritakan dalam Quran dan hadis tentang kenikmatan syurga,
Ya, mudah-mudahan dia menjadi motivasi kepada kita untuk menjadikan diri kita ni adalah seorang hamba yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Jadi kesemuanya Allah memberikan rezeki buah-buahan yang lazat. Ya, lalu ahli iman berkata, orang yang beriman berkata, kesemua buahan ini telah Allah jadikan dalam kehidupan kami sebelum ini. Iaitu ketika kehidupan di dunia. Dia kata, orang beriman kata, buah-buahan ni kami dah pernah rasa. Kami telah diberikan rezeki oleh Allah semasa kehidupan di dunia. Namun, ya, buah-buahan yang berada di syurga ini rasanya teramat sedap. Ya, dan lazat berbanding dahulu. Kalau kita macam sekarang lah, ya, musim buah durian. Ya, macam-macam kategori buah durian dengan harga yang mahal dan macam-macam. Kita rasa Masya Allah lazatnya kalau kita dapat makan buah durian. Kan? Kita sanggup berhabis beratus-ratus ringgit untuk dapatkan durian yang terbaik. Masya Allah, kita dah tak dapat bayang sedapnya. Tapi Allah kata, ya, kelazatan kelazatan buah-buahan di syurga ni tak dapat ditandingi dengan kelazatan buah-buahan yang telah kita makan di dunia ni. Ya. Inilah dipanggil sebagai anugerah, ya, sesuatu yang istimewa yang diberi kepada orang yang beriman dan membuat amalan yang baik. Okey. Jadi atas fadilat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ni bahawa sesungguhnya, ya, seorang wanita yang memperolehi keutamaan menjadi penghulu di syurga adalah seorang wanita yang diredai oleh Allah dan diterima di sisi Allah dengan sambutan yang hangat. Siapa tu? Kita akan menjadi penghulu di syurga. Ya, wanita-wanita yang paling utama adalah mereka yang mendapat syurga naim. Dan kaum wanita penghuni syurga itu saling berlumba untuk mendapatkan syurga. Siapakah penghuni syurga tersebut? Penghulu kepada syurga tersebut. Ya, penghulu wanita. Kat sini penghulu wanita. Jadi penghulu wanita penghuni syurga adalah siapa? Ya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ibunda kita. Kan? Ya, penghulu wanita penghuni syurga ni adalah penghuluwati. Penghuluwati kita panggil, ya. Iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan juga Fatimah. Fatimah anak perempuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fatimah binti Muhammad. Begitu juga dikatakan penghuluwati kepada penghuni syurga adalah Maryam binti Imran. Nanti kita tengok kenapa mereka-mereka ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghuluwati bagi penghuni syurga. Kita tengok siapa Khadijah, siapa Fatimah, siapa Maryam binti Imran, dan seorang lagi, ya, iaitu Asiyah, isteri kepada Raja Fir'aun. Ya. Jadi kalau kita rujuk, ya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ya, dan dalam kitab Mushkilul Athar serta dalam Mustadrak Imam Hakim dan sanad yang sahih, dia kata telah disebutkan hadis daripada Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melangkah kakinya 4 langkah. Ya, lalu baginda bersabda, adakah engkau sekalian mengerti apa maksud langkahku? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui jawabannya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wanita-wanita penghuni syurga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, ya, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahin. Baginda menyebut, ya, maka daripada kisah ini, ya, maka selayaknya lah kita sebagai kaum wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar dapat menjadikan wanita-wanita penghuni syurga, penghuluwati syurga ini seperti Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asiyah ini sebagai role model kepada kita. Ya. Semoga kita boleh mengambil ibrah dan insya-Allah boleh menjadi wanita penghuni syurga alaihissalam. Ya, kalau kita lihat pada hari ini, ya, ramai orang yang menjadikan, ya,
individu-individu yang tertentu sebagai role model. Sila memilih role model sebagai contoh teladan dalam menjalani kehidupan. Sedangkan kita mempunyai sangat ramai sahabiat yang mana mereka ni telah dijanjikan syurga, telah disebutkan dalam hadis tentang kisah mereka untuk kita gali, mendalami tentang kepribadian mereka supaya kita boleh ikuti, supaya kita boleh mengikuti jejak langkah mereka. Wanita ni sebenarnya di bawah Islam telah diangkat martabatnya berbanding dengan wanita-wanita sebelum Islam. Yang mana kalau kita lihat dari sudut sejarahnya sedikit kita menyorot tentang sejarah wanita sebelum kedatangan Islam. Kalau kita lihat dalam peradaban Yunani kedudukan wanita sebelum Islam ni sangat tidak berguna. Mereka ni hanyalah sekadar untuk menyambung keturunan ataupun untuk mengurus rumah tangga saja. Dan dalam peradaban Yunani juga perempuan atau wanita ni akan dibunuh jika mereka lahir dan mereka ni tidak cantik. Kalaulah wanita itu terdiri dalam kalangan wanita yang subur, wanita tadi akan dipinjamkan kepada lelaki yang lain. Bahkan mengikut falsafah Aristotle, dia menyebutkan bahawa wanita ni adalah manusia yang serba kekurangan. Cuba tuan-tuan kita lihat bahawa betapa rendahnya kedudukan wanita sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam. Kalau kita tengok dalam zaman Yahudi, kita tengok anak perempuan ni dianggap sebagai setara dengan pelayan dan hamba. Macam pelayan dan hamba je. Yang mana mereka ni hanya berhak mewarisi harta pusaka bila tidak ada waris lelaki. Dan mereka ni dia boleh dianggap sebagai barang yang boleh dijual beli. Jadi kalau kita lihat pada zaman Yahudi ni lagi, betapa wanita ni tidak mendapat tempat bagi mereka. Masya Allah. Kalau kita tengok penganut Hindu pula, bagaimana mereka memandang ataupun melihat wanita. Yang mana mereka mengatakan bahawa wanita ni masa kecil, mereka ni tunduk kepada ayahnya. Apabila mereka sudah remaja dan berkahwin, mereka tunduk kepada suaminya. Dan apabila mereka menjadi janda selepas diceraikan, mereka ini tunduk kepada anak-anak mereka. Mereka ni seolah-olah tidak boleh menguruskan diri sendiri. Kalau kita lihat bangsa Rom, lagilah mereka ni menganggap wanita tu sebagai hamba yang boleh dipergunakan. Mereka ni dianggap sebagai simbol seks saja kepada lelaki. Bahkan yang lebih teruk lagi kalau kita lihat dalam bangsa Rom ni, apabila suami mereka meninggal, isteri disuruh turut membunuh diri. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat, Masya Allah betapa kedudukan wanita ni setelah kedatangan Islam diangkat setinggi-tingginya. Tapi jika kita lihat situasi atau fenomena sekarang, seolah-olah jika dahulu sebelum kedatangan Islam, wanita ni dieksploitasi, dipergunakan, dijadikan sebagai barang dagangan. Dalam keadaan mereka tidak rela, mereka menerima keadaan mereka pada masa itu, begitu keadaan status mereka. Tetapi setelah Islam datang, kedudukan wanita ni diangkat dengan tinggi. Kemuliaan mereka jelas dalam Islam. Yang mana mereka ini mempunyai hak. Mereka bukan sekadar ada tanggungjawab, mereka juga ada hak memiliki harta, hak untuk dihormati, hak untuk dimuliakan, sehingga kan syurga diletak di bawah tapak kaki ibu yang mana seorang wanita. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, kedudukan wanita kadang-kadang kita lihat rendah ataupun jatuh. Ini bukan kerana mereka terpaksa berada dalam situasi sebagaimana sebelum Islam. Yang lebih menyedihkan, wanita sendiri yang meletakkan diri mereka ini sedia dieksploitasi, sedia dipergunakan. Bahkan saya lihat keadaan ini menjadi lebih teruk, lebih teruk daripada sebelum Islam, di mana mereka ni diletakkan dalam kondisi yang macam tu, kan? Allahu Akbar. Tetapi selepas kedatangan Islam,
Watabak wanita diangkat, maka tidak ada lagi diskriminasi. Mereka ni diberi hak-hak yang tertentu sama seperti lelaki. Tidak ada bezanya dari segi hak mendapat harta pusaka dan sebagainya. Mereka ada hak. Okey. Jadi berbalik kepada topik kita tadi ialah kita pegang bahawa yang menentukan seseorang wanita itu sebagai calon ahli syurga ataupun ahli neraka melihat kepada bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sebagai seorang wanita. Jadi berdasarkan kepada ayat yang saya bacakan tadi bahawa bagaimana khabar gembira diberikan kepada orang yang beriman dan melakukan perbuatan yang baik ataupun amal soleh. Jadi ciri yang pertama bagi wanita penghuni syurga tidak lain dan tidak bukan adalah iman dan takwa. Iman dan takwa serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang pertamanya mesti beriman, mesti bertakwa. Iman ni adalah prasyarat utama bagi melayakkan seseorang menjadi ahli syurga. Iman ni adalah prasyarat utama untuk melayakkan seseorang menjadi ahli syurga. Bahkan ia menjadi asas kepada status semulia-mulia hamba di sisi Allah. Iman ni adalah indikator, kayu ukur ataupun panduan asas kepada nak tahu status yang paling mulia di sisi Allah adalah iman dan takwa. Bagaimana kita tahu? Hal ni berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kalau kita tengok ayat ni, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kata, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Kat sini nak menunjukkan semulia-mulia hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah hamba yang memiliki iman dan takwa. Yang ni kita tak boleh nafikan. Dia adalah prasyarat utama sama ada wanita ataupun lelaki. Iman dan takwa adalah prasyarat untuk menjadi hamba Allah yang mulia dan untuk menjadi calon ahli syurga. Kalau kita lihat kepada tafsiran kepada ayat ni, Imam At-Tabari rahimahullah berkata bahawa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah, iaitu dengan menunaikan kewajipan dan menjauhi larangan maksiat. Bukannya yang paling mulia itu dilihat dari segi rumahnya yang megah, yang besar, ataupun dia ni berasal daripada keturunan mulia. Subhanallah, maha adilnya Allah. Kalau di dunia ni seseorang itu dikira hebat ataupun kita kata mulia pada pandangan manusia ni, diukur dalam pelbagai bentuk. Dilihat dari segi pangkatnya, dilihat dari segi gelaran yang dia perolehi, dia dilihat dari segi wang ringgit yang dimiliki, dari segi barang-barang yang dimiliki. Itu pada pandangan duniawi. Tetapi kalau kita lihat kepada ayat ini, syarah oleh At-Tabari ini menunjukkan bahawa kita tak akan rasa cemburu dengan kemewahan duniawi orang lain. Itu hanya sekadar pandangan duniawi. Tetapi dikatakan bahawa orang yang paling mulia di antara kita ni, tak ada kira lelaki dan perempuan, adalah yang paling tinggi takwa dia. Macam mana kita nak tahu takwa kita tinggi ataupun rendah? Ada ke alat untuk mengukur takwa tu? Bagaimana kita nak tahu maksud takwa? Takwa ni apa dia? Takwa ni takut, kan? Kalau kita takut kepada binatang buas, apa kita buat?
Kalau kita takut pada binatang buas, kita akan cuba sedaya upaya melarikan diri daripada binatang buas tersebut. Tapi bila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya kita lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Bagaimana takwa itu terhasil? Iaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh mengukur tahap takwa kita tu macam mana. Ada tak dalam sehari kita buat sesuatu yang Allah larang? Ada tak dalam satu-satu hari tu kita meninggalkan apa yang Allah suruh? Iman kita ni bertambah dan berkurang setiap hari. Sebab itulah kita kata tajdid iman, kena bertambah, kena berbaharui iman. Ya, banyakkan zikir, banyakkan muhasabah. Ya, sebab kita kata beriman dan bertakwa ni adalah prasyarat utama untuk kita menjadi penghuni syurga, sama ada wanita ataupun lelaki. Ya, yang mana kita pegang bahawa semulia-mulia hamba di sisi Allah ialah yang mana hamba dia yang paling tinggi iman dan takwanya. Ya. Ini boleh rujuklah dalam tafsir At-Tabari ada menghuraikan tentang ayat ni. Maka kesimpulannya di sini kita kata bahawa beriman ni adalah tiket. Kita kata tiket lah ataupun ciri yang pertama bagi penghuni syurga. Maknanya orang yang tidak beriman, tidak ada nama dia tersenarai dalam ahli syurga. Sebab tu kita lah, walaupun ada sedetik iman dia tu, insya-Allah Allah akan menerima ataupun Allah menempatkan kita di dalam syurga. Jadi para wanita muslimat sekalian, ya, marilah kita sama-sama ya mempertingkatkan iman kita dan takwa kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak tergelincir ataupun kita tidak terkeluar daripada senarai penghuni ahli syurga, insya-Allah. Kita tengok satu lagi ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mumtahanah ya, yang saya baca maksud dia saja ya. Okey, wahai Nabi, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan yang nak beriman ya untuk mengadakan janji setia bahawa mereka ini tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta dan mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakai kamu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita tengok dalam ayat ni Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima janji para wanita untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sebagai suatu bentuk janji pertama yang harus dipenuhi. Jadi kat sini ya, elemen iman dan takwa, tidak menyekutukan Allah adalah salah satu prasyarat seorang wanita dipilih sebagai penghuni syurga. Okey, apa dia ciri yang kedua? Ya, ciri-ciri yang kedua ialah taat dengan perintah Allah dan Rasul. Dia ni adalah taat kepada perintah Allah dan Rasul, dia adalah gambaran kepada takwa tadi kan. Saya dah sebut tadi takwa ni apa dia? Takwa ni dapat dilihat itu apabila orang tu dia buat apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Okey, yang kedua, ciri yang kedua. Ya, ciri-ciri wanita penghuni syurga adalah dia ni taat dengan perintah Allah dan Rasul. Taat, taat ikut. Ya. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud. Ni hadis ni masyhur lah ni. Orang selalu baca Apabila seorang wanita ataupun isteri itu melakukan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati perintah suaminya, maka di akhirat kelak dia dipanggil untuk masuk ke syurga daripada mana-mana pintu yang dia sukai. Masya Allah ya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, macam mudah sangatlah ya. Macam mudah sangatlah seorang wanita ni untuk masuk syurga, sehingga kan di akhir hadis tu disebut kalau dia buat 4 perkara ni, maka dia boleh masuk syurga mengikut pintu mana yang dia nak masuk. Subhanallah, Masya Allah.
Ya, betul-betul tetamu istimewa, betul-betul tetamu VIP lah kita. Kalaulah kita diberi kebenaran, diberi keluasan sebegitu untuk pilih nak masuk syurga ikut pintu mana. Kalau orang kata, cik masuk ikut pintu ni. Biasalah tu. Cik, sila masuk ikut pintu ni. VIP pintu ni, okey. Tapi sekarang ni, Allah beri pilih. Nak masuk syurga? Okey, satu. Pilih ikut nak masuk ikut pintu mana. Apa dia syarat dia? Yang pertama dikatakan, apabila seorang wanita itu melakukan solat 5 waktu. Kalau berdasarkan hadis ini, ya, mana-mana perempuan yang menunaikan solat 5 waktu, maka dia ni mempunyai ciri-ciri wanita penghuni syurga. Masya Allah, tabarakallah. Solat 5 waktu, tidak sebut kat situ solat 5 waktu. Solat sunat ba'diyah qabliyah, solat tahajud, solat witir, solat apa lagi? Solat tasbih. Tak ada. Disebut dalam hadis tu ialah solat 5 waktu, iaitu bermaksud solat wajib. Solat yang fardu saja, 5 waktu sehari semalam. Ya. Yang solat ni, kenapa dia? Solat ni adalah suatu perkara yang berat sebenarnya, ya. Dia nampak macam simple, berat. Kecuali bagi orang yang bersungguh-sungguh menjaganya. Ya, maksud solat yang meletakkan seseorang tu berada dalam situasi mempunyai kriteria sebagai penghuni syurga ialah orang yang mengerjakan solat dengan sempurna dari sudut syariahnya, ya, dari sudut akidahnya dan dari sudut tasawuf akhlaknya. Ya, kalau kita mengerjakan solat secara syariatnya, rukuk comel, sujud comel, ya, tahiyat duduk tasyahud sempurna, takbir sempurna, Fatihah sempurna, itu dilihat dari segi syariatnya. Tapi dari segi akidahnya macam mana? Betul bagaimana dia meniatkan di sebalik solat itu sebagai lambang penghambaan, sebagai lambang ketaatan, sebagai lambang rendah diri, sebagai lambang seorang hamba yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi akhlak dalam sembahyang macam mana? Masya Allah. Ya, sebab itulah dikatakan solat ini, ya, tiang agama. Solat itu pencegah kau daripada perkara mungkar dan keji. Jadi kita kena perlu penghuraian ataupun pendetailan solat yang macam manakah yang menjadikan seseorang itu menyediakan dirinya tu mempunyai ciri yang cukup untuk menjadi penghuni syurga. Ya, kalau kita lihat hari ini, berapa banyak orang yang tak sembahyang. Ataupun berapa banyak orang yang sembahyang tapi tak cukup 5 waktu. Apatah lagi untuk kita kata tambah dengan solat-solat sunat. Ya, sebab tu kita tengok banyak kemungkaran dalam masyarakat kita. Ya, kalau kita tengok kajian-kajian orang lakukan, ya, di sekolah, di mana-mana, di institusi pengajian tinggi, kajian tentang sembahyang. Ya, bahkan di kursus-kursus pra-perkahwinan ada kajian-kajian dilakukan tentang pasangan-pasangan yang nak kahwin ni dari segi menunaikan sembahyang. Berapa ramai yang tidak mengerjakan sembahyang dengan sempurna. Dan lebih sedih juga ada yang tidak mengerjakan sembahyang. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Okey, ciri yang kedua ialah berpuasa fardu bulan Ramadan. Juga disebut puasa fardu. Bukannya puasa sunat. Bukan puasa sunat, ya. Dia katakan puasa fardu di bulan Ramadan yang kita lakukan, ya, dengan kriteria yang tertentu. Ya, yang ni pun kita perlukan pendetailan puasa Ramadan yang macam mana diterima, ya, dia dikira sempurna. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga disebutkannya adalah wanita yang menjaga kesucian kehormatan dirinya. Orang yang menjaga maruah. Ya, perempuan ni kita kata di awal tadi saya sebut bahawa perempuan ni adalah dikaitkan dengan kecantikan. Sebab dalam hadis sendiri sebut pun wanita tu adalah dikaitkan sebagai perhiasan. Perhiasan ni sesuatu yang cantik. Ya, sesuatu yang cantik. Tapi ada je belau kata, ya, selahkanlah kecantikanmu. Jadi tak kena dah tu. Ya. Okey, sebab perhiasan yang sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Jadi antara ciri-ciri wanita penghuni syurga ni adalah wanita yang kita katakan cantik tadi tu,
ya, yang disifatkan sebagai perhiasan tadi tu, dia dapat menjaga kesucian dia, kehormatan dia dan maruah dia. Ini sangat istimewa. Biasanya kalau benda yang cantik, benda yang indah kita nak tu tunjuk. Kita nak pamerkan supaya orang dapat menikmati, supaya orang dapat melihat kecantikan tersebut. Kan? Ya, itu perkara yang biasa yang berlaku. Ya, kalau kita lihat di sebalik penciptaan burung merak. Burung merak ni terkenal lah, burung yang cantik kan. Dia mempunyai bulu yang berwarna-warni. Ya, apabila dia mengepakkan sayapnya tu, Masya Allah, Tabarakallah, cantik sangat. Ya, burung merak ni ya, Allah jadikan cantik, warna-warni, menarik perhatian ni lah supaya dapat menarik perhatian merak yang pasangan dia. Jadi kalau kita ni seorang wanita yang dianggap sebagai simbol kecantikan, yang menghias diri kita, yang mewarnai wajah kita dengan solekan-solekan yang warna-warni, ya, untuk dipertontonkan oleh bukan mahram kita, maka kita tak ubah samalah seperti merak tadi. Ya, merak tadi. Sedangkan hakikat kejadian kita ni adalah ya, sebaik-baik perhiasan dunia, iaitu wanita yang solehah. Jadi wanita penghuni syurga ni adalah wanita, iaitu dia mempunyai kecantikan, dia boleh menjaga kesucian, kehormatan diri dia. Ya, kalau kita lihat ya, kan pada awal tadi saya sebut ya, salah seorang ya penghuluwati bagi penghuni syurga ialah Maryam binti Imran. Siapa ni? Ibunda kepada Nabi Isa AS. Yang mana Maryam ni mendapat kemuliaan ya untuk dijadikan sebagai teladan kepada para wanita dunia dan akhirat. Ya, kenapa? Maryam ni adalah contoh wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Inilah ciri wanita penghuni syurga. Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Maryam ni, ada surah Maryam kan? Surah Maryam ayat 17 hingga 20. Kalau kita hafal lah ya. Dikatakan, saya baca terjemahan saja ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya daripada mereka, ni Maryam. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maka Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa. Ia, iaitu Jibril berkata. Ya, Jibril kata kat Maryam, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Masya Allah. Ya. Maryam pun berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak lelaki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku? Dan aku pula bukan seorang penzina. Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Kita tengok kisah Maryam yang bagaimana dia mempertahankan kesucian dia. Bahkan ketika yang mendatangi Maryam tadi itu berupa malaikat yang suci, yang menjelma sebagai seorang pemuda. Ketika malaikat ni, Allah mengutuskan malaikat yang menjelma sebagai seorang pemuda, pada masa itu Maryam tetap meminta perlindungan daripada Allah. Masya Allah, inilah salah satu ciri wanita penghuni syurga. Kita cuba interpretkan dalam kehidupan kita hari ini. Ya, seorang wanita ya, apabila didatangi dengan seorang pemuda yang kacak, yang handsome. Ya, tak datang secara berdepan pun dia mesej kita, Assalamualaikum, apa khabar? Kan, tak jawab, berdosa. Malam ni free tak? Jomlah kita keluar sama-sama, kita boleh saling kenal mengenal. Ya, katakan seorang perempuan mendapat mesej atau mendapat panggilan telefon daripada seorang lelaki yang kacak. Apa respon kita? Happynya, seronoknya bahawa diri kita ni diminati, mendapat perhatian seseorang pemuda. Adakah Maryam bersifat sedemikian ketika didatangi seorang pemuda yang merupakan jelmaan daripada malaikat? Tak, ya. Maryam minta perlindungan daripada Allah supaya dijauhi daripada perkara yang tidak baik. Ya. Ya, kalau kita lihat kat sini ya, dia ni sangat berhati-hati terhadap kehadiran seorang pemuda. Subhanallah.
Ya, anak-anak muslimat. Yang ni kita kena jaga betul-betul maruah kita orang perempuan. Kena jaga betul-betul. Disebab maruah kita, kehormatan kita itu adalah nilai diri kita sebagai seorang muslimah. Jadi kena jaga betul-betul pergaulan kita. Ya, kalaulah di saat kita didatangi seorang pemuda, ya, ataupun yang cuba nak berdamping dengan kita, kita boleh kata begitu, ya Allah, mintalah aku dilindungi daripada perkara-perkara yang tak baik, ya Allah, mintalah dijauhi daripada perkara yang tak baik. Jadi insya-Allah kita ni sampai tak mempunyai ciri-ciri wanita syurga sebagaimana Maryam tadi. Sedangkan yang mendatangi Maryam tadi, pemuda tadi, adalah malaikat. Ya? Maknanya Maryam ni dia menjaga kehormatannya dan tidak sebarangan bergaul dengan pemuda yang bukan mahramnya. Masya Allah, na'udzubillah, kalau kita tengok anak-anak kita hari ni kan, lelaki dan perempuan tu bergaul dengan bebasnya. Ya, atas asas mereka kawan. Ya, jaga ya pergaulan kita. Kita ada batas-batasnya yang masa Ustazah sebut tadi. Kita ada SOP kehidupan kita. Jangan langgar. Ya, SOP kehidupan kita adalah perempuan ya haram bergaul bebas dengan lelaki tanpa keperluan. Ya, maka apabila kita buat sebaliknya, maka kita telah melanggar SOP-nya. Maka dia telah lari daripada SOP untuk mendapat tempat dalam senarai ahli syurga. Ya, jaga Di situlah kita lihat ya, seorang yang menjaga kemuliaan, kehormatan diri ini, di situlah kemuliaan wanita muslimah. Ya, inilah ciri-ciri wanita syurga. Ya, yang menjaga kehormatan diri dia. Ya, kalau kita lihat di surah Al-Mutahanah ayat 12 dia, yang Ustazah baca tadi tu, juga disebutkan bahawa Nabi SAW menerima janji para wanita untuk tidak melakukan syirik dan tidak berbuat zina. Janji inilah ya, yang mengangkat wanita kepada darjat yang paling mulia dan yang membawa mereka ke syurga. Iaitu yang pertama, mereka tidak berjanji tidak melakukan syirik. Yang kedua, tidak melakukan zina, iaitu menjaga maruah. Bukan kita kata tidak melakukan zina, lepas tu kita boleh buat benda-benda lain. Tidak. Maksudnya, kalau kita kata zina tu sebagai suatu bentuk perlakuan yang mencemarkan maruah kehormatan, apa-apa perkara yang boleh menyebabkan zina pun juga termasuk dalam kategori perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada amalan ahli neraka. Berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan, bergaul bebas, ya, melakukan khalwat dan sebagainya. Ya, maka wanita ni, ya, untuk meletakkan diri dia mulia, ialah pada bagaimana dia menjaga kehormatan dan maruah diri dia. Ya, sebab itulah perempuan ni, ya, selamatlah dia ya kalau dia menghiasi diri dia dengan sifat malu. Nak bersembang dengan lelaki, malu. Ya, nak bergaul bebas dengan lelaki, malu. Jadi alhamdulillah lah, malu itu telah menjadi benteng kepada dia. Ya, jadi menjaga kehormatan diri wanita ni dimulai dengan menutup auratnya. Jadi seorang wanita, dia apabila dia keluar rumah, menutup auratnya, dan dia juga menutup diri dia daripada pandangan pemuda yang bukan mahramnya. Ya, kerana aurat itulah adalah awal daripada perbuatan dosa. Sesetengah kita ya, sesetengah muslimah tidak mengambil kisah dalam bab aurat. Ya, terutamanya dalam bab dalam dunia pesat dengan fashion sekarang ni. Ya, saya tak menafikan bahawa kita masih boleh berfashion tapi mesti ikut SOP garis panduan. Ya, dalam garis panduan menutup aurat, kita telah tahu ya bagaimana syarak meletakkan cara-cara untuk menutup aurat yang betul ya. Jadi aurat tu dikata awal kepada perbuatan dosa ya. Ya, jika ia terbuka, ia menjadi dosa dan bahkan dosa tadi bertambah kepada lelaki. Yang mana dengan sebab kita membuka aurat juga menyebabkan lelaki pandang. Ya, maka membawa pada bibit-bibit kepada perlakuan dosa yang lain. Jadi kita buat dosa dengan buka aurat, kita ni juga mendapat dosa lain dengan sebab menyebabkan lelaki dapat dosa kerana kita melakukan dosa. Subhanallah. Ya, terutamanya sekarang dalam dunia teknologi. Setiap masa kita mendedahkan aurat, contoh kita post je.
gambar dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dalam Twitter ke, dalam mana-mana lah alam maya. Dia duduk situ. Kita pun mati. Tengok berapa lama gambar kita dekat tidak menutup aurat tadi ditatap oleh mata-mata. Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta. Saham kita tetap mengalir. Na'udzubillah min zalik. Jadi bagi anak-anak muslimah, ya, di mana Ustazah tekan tadi, ya, wanita ni, ya, apabila maruahnya terpelihara, insya-Allah, ya, ada tempat yang khas untuk dia di syurga nanti. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab dalam bab Allahumma salli ala Muhammad, dalam bab aurat ni, ya, saya baca, wahai Nabi, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya, ya, bagi menutup seluruh tubuhnya. Ya, kenapa? Kerana yang demikian itu lebih sesuai untuk mereka dikenali, dan maka mereka ini tidak akan diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya. Yang seterusnya ialah bagaimana kita menjaga maruah kita ni, itu dengan tidak bersolek, berhiasan-hiasan bila kita keluar, ya, untuk orang lain selain daripada suami kita. Ya, okey, itu dia ciri yang ketiga, ciri-ciri penghuni wanita syurga. Yang keempat ialah seorang perempuan itu taat kepada suaminya. Yang ni bagi yang ada suami lah. Ya, bila lengkap lah ciri-ciri tadi, maka hadis tadi sebut apa dia? Masuklah syurga mengikut pintu mana yang kamu sukai, boleh pilih. Okey, kita tengok yang keempat, ya. Iaitu taat kepada suami selama mana tidak melanggar syariat dan menjaga amanah suami. Ya, Allah menjelaskan bahawa wanita solehah itu, iaitu kalau kita tengok dalam soal Nisa, dia menyebutkan bahawa wanita yang solehah ni ialah yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah tidak memelihara mereka. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan, ya, sifat isteri solehah ni. Dia kata apa dia? Bagaimana baginda menyebut bahawa, maukah aku memberitakan kepada kamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki? Iaitu isteri solehah yang mana bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi si isteri akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Okey. Jadi ke sini nak menunjukkan bahawa bagaimana seorang wanita apabila dia sudah menjadi isteri, ya, mereka juga mempunyai satu lagi anak kunci pintu syurga untuk memasukinya mengikut pintu mana yang mereka kendaki, iaitu mereka ni taat kepada suami. Ya, taat kepada suami. Ya, iaitu disebutkan, iaitu wanita solehah ni, iaitu yang taat kepada suami dia. Subhanallah, ya. Berjaya ataupun hebat macam mana pun seorang isteri dalam kerja dia, ya, tetapi sekiranya tidak taat kepada suami, maka tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak ada nilai dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ketaatan yang macam mana yang dimasukkan? Ketaatan ini adalah taat pada perkara yang selama mana tidak melanggarkan syariat. Jadi selama mana suami itu tidak memerintahkan isterinya melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat, maka dia wajib mentaatinya. Kalaulah suami dia kata jangan semayang, kalau suami dia kata kenapalah asyik-asyik nak semayang, ataupun suami dia kata alah kenapalah, ya, keluar rumah, ya, dengan bertudung, berlingkup semua, kan, tak cantik, tak sama seperti isteri-isteri yang lain, maka kita tidak wajib taat pada perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi selama mana yang tidak melanggarkan syariat, maka kita wajib taat. Maka selesailah tadi 4 perkara yang disebut dalam hadis tadi, ya, yang mana seorang wanita bila dia mengerjakan solat, bila solat fardu, ya, 5 waktu, apabila mengerjakan puasa bulan Ramadan dan menjaga maruah serta taat kepada suaminya, maka masuklah ke syurga mengikut pintu mana yang ia suka. Okey, ciri yang seterusnya ialah seorang wanita yang mempunyai ciri wanita penghuni syurga ialah pandai berterima kasih dan mensyukuri pemberian suami.
Ya, sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya ialah ya, sesungguhnya penghuni syurga yang paling sedikit adalah kaum wanita. Subhanallah, masya-Allah ya. Penghuni syurga yang paling sedikit adalah kaum wanita. Dalam kisah Isra' Mi'raj ni, Nabi juga menjelaskan bahawa Nabi banyak melihat kaum wanita di neraka. Ini dinukilkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Hal ini kenapa? Kenapa disebutkan bahawa penghuni syurga yang paling sedikit kaum wanita dan didapati wanita ni lebih banyak dalam neraka, lebih ramai dalam neraka. Ini dikatakan hal ini kerana ya, banyak wanita ni dia ni tidak pandai mensyukuri, menerima kasih atas pemberian dan hasil kerja suaminya, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Nak menunjukkan bahawa wanita yang tidak mensyukuri, mengungut dengan pemberian suami dia menjadi penyebab mereka ni tidak layak untuk mendapat tempat sebagai penghuni syurga. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Okey. Jadi sebaliknya apa yang kita faham dari sini ialah ciri wanita penghuni syurga ni adalah ini pandai berterima kasih dan mensyukuri pemberian suami. Jadi alhamdulillah, berpada dengan apa yang ada. Ya, jangan membebani suami dengan meminta sesuatu perkara yang tidak mampu ditunaikan oleh suami. Jadi redha dengan apa yang ada mengikut kemampuan suami. Okey, yang seterusnya ialah melakukan amal makruf nahi mungkar dan berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Tu ciri, salah satu lagi ciri wanita penghuni syurga, membuat amal makruf nahi mungkar. Nak macam mana? Kita ni bukan da'i, bukan pendakwah. Membuat amal makruf nahi mungkar ni bukan satu profession, perlu kepada profession tertentu untuk kita laksanakan amal makruf nahi mungkar. Setiap masa kita boleh lakukan amal makruf nahi mungkar. Contohnya kita tengok kawan kita. Dekat masjid dah azan dah. Kawan kita duduk leka lagi ke asrama contohnya. Kalau anak-anak yang duduk di asrama. Kita cuit je dia. Jom kita sembahyang. Tinggallah dulu. Kan? Tinggallah dulu kerja tu. Tu dah amal makruf. Suruh orang buat kebaikan. Ataupun kita tengok kawan kita. Cuba nak menyorok slipper dia. Slipper kawan kita kat asrama contohnya. Kita tengok, tak baik buat macam tu. Nanti susah dia. Tak baik kita menyusahkan orang. Sepatutnya kita ni melapangkan orang. Tu dah nahi mungkar. Kita mencegah orang buat kemungkaran. Jadi amal makruf nahi mungkar ni kita lakukan mengikut ruang lingkup kemampuan kita. Ya, mengikut ruang lingkup kemampuan kita, ya. Sebab itulah Allah menyatakan bahawa ciri-ciri orang beriman ni apa dia? Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, ya, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka tu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kalau sebagai suami isteri macam mana keadaannya? Ya, suami isteri juga harus saling mengajak kepada kebaikan. Ya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendoakan suami isteri. Hadis riwayat Abu Daud dinukilkan sedemikian. Dia kata apa dia? Semoga Allah merahmati seorang lelaki iaitu suami yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan solat, dan ia akan membangunkan isterinya sehinggakan isterinya pun solat. Jadi bila isterinya enggan, dia akan memercikkan air ke wajahnya. Ya, dan semoga Allah akan merahmati seorang wanita dan juga iaitu isteri yang mana juga bangun di waktu malamnya lalu dia mengerjakan solat dan dia membangunkan suaminya sehingga suami pun solat. Jadi bila suaminya enggan, ia percikkan air ke wajahnya. Inilah salah satu bentuk amal makruf nahi mungkar yang dilakukan, ya, di antara suami isteri. Maknanya kita ni, kalau kita sebagai seorang, kata tadi dah contoh suami, kalau kita sebagai seorang pelajar, bagaimana amal makruf yang boleh kita buat bersama kawan-kawan kita. Jadi kalau kita kata contoh Aminah ni dalam kalangan kawan-kawan ni memang terkenal dengan orang yang suka
ajak orang buat kebaikan. Dia suka mengajak orang buat kebaikan. Ya, dia juga suka mencegah orang buat perkara mungkar. Ya. Walaupun sekecil-kecil perkara, Allah nilai di sisinya, ya. Okey, yang seterusnya ialah ciri wanita penghuni syurga ialah yang menyambung silaturahim, yang menyambung tali persaudaraan. Ya, kita orang beriman, orang Islam ni semuanya adalah bersaudara. Apa maksud menyambung silaturahim? Kan, menyambung silaturahim kalau kita ada jiran. Ya, kalau kita ada jiran, si A berjiran dengan si B. Setiap petang hantar kodok. Setiap petang hantar pisang goreng. Setiap petang hantar bubur kacang. Saling bertukar menu setiap hari. Ya, itu kita tak panggil menyambung silaturahim. Itu kita panggil mengeratkan silaturahim. Silaturahim tu dah ada. Ya, cuma kita lakukan sesuatu tindakan seperti bertukar-tukar juadah tadi untuk lebih mengeratkan lagi. Jadi salah satu ciri wanita penghuni syurga ni dia menyambungkan silaturahim yang terputus. Dia menyambung. Ya, jadi seorang wanita harus menjalin tali persaudaraan dengan orang yang sudah memutuskannya. Hebat, ni hebat kalau kita boleh buat ni, ya. Yang mana dia kata-kata lebih banyak memberi kepada orang, menahan pemberian orang lain untuk dirinya, sekaligus memberi maaf kepada orang yang menzaliminya. Masya Allah, ini melambangkan keluhuran hatinya. Jadi seorang muslimah yang memiliki hak untuk mendiami syurga adalah wanita muslimah yang selalu berbakti kepada orang tuanya, memanjang tali silaturahim dengan saudaranya dan menjaga anak yatim, menjaga anaknya supaya menjadi anak soleh dan solehah sekaligus, ya, menjaga saudaranya dari bahaya lisannya dan selalu sentiasa memanjatkan doa untuknya. Masya Allah, hebatnya kepribadian muslimah yang mempunyai kepribadian sedemikian, ya. Okey, dan yang seterusnya. Okey, Ustazah ambil beberapa sahaja, ya. Okey, yang seterusnya adalah menjaga lisan. Wanita ni, subhanallah, bila kita sebut orang perempuan ni istimewa. Dia ada kota percakapan dia berapa ratus ribu patah perkataan sehari. Itulah the power of a woman. Power seorang wanita adalah pada lisan. Pada lisan. Dari segi tenaga, dia orang lelaki menang kan. Tapi dari segi lisan dia lebih power. Tu dia. Jadi wanita ni, dia harus menjaga segala lisannya dari segala perkara dusta. Melakukan saksi palsu contohnya, ya. Sekaligus bercerita tentang keburukan orang lain, mengumpat, ghibah, namimah. Ya, segala apa-apa yang keluar dari ucapan seorang wanita apabila penuh dengan dusta akan diganjar dengan siksaan api neraka. Jadi anak-anak muslimah sekalian, Ustazah sendiri pun, ya, bahaya lidah ni sangat besar sehingga kan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sanggup meletakkan batu-batu di dalam mulut supaya tidak dapat berkata-kata, ya, supaya dibimbangi kalau ada kata-kata yang keluar ni akan keluar sesuatu yang dusta. Sekarang ni orang tak banyak bercakap dah, betul kan? Orang tak banyak bercakap dah sekarang ni, orang diam je. Kalau ada 10 orang, 20 orang duduk satu tempat, diam je. Kenapa? Orang tak bersembang. Sebab lidah mereka ni telah terkunci. Ya, yang mana mereka tak bersembang, tak dengar suara macam biasa. Tetapi digantikan dengan jari. Jari yang mengambil peranan lidah sekarang ni. Jari yang menekan keypad, menaik mesej, tajam. Sama macam pedang. Sebenarnya lidah tu bila keluar suatu perkataan mengguris hati. Begitu juga jari jemari yang menekan nombor-nombor pada gadget-gadget. Menghantar mesej juga sama tajamnya dengan lidah. Jadi jagalah, ya, anak-anak muslimah. Janganlah kita termasuk dalam kategori wanita yang tidak menjaga lisan. Jadi kita tukar sekarang. Ya, wanita yang tidak menjaga tangan ketika menaik mesej-mesej ataupun apa-apa di alam maya. Okey, dan yang seterusnya ialah, ya, ciri-ciri wanita solehah ialah suka bersedekah. Ya, direkodkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah.
Sesungguhnya diperlihatkan kepada aku bahawa kalian adalah majoriti penghuni neraka. Masya Allah. Mereka bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan menderhakai suami. Ni kita boleh tengok dalam hadis, dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Ya, sedekah yang paling besar, kalau kita lihat ya, sedekah yang paling besar yang diberi oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha adalah pengorbanannya menjadi ummul mukminin. Subhanallah, kalau kita ingat kisah pengorbanan Khadijah. Khadijah ni hartawan, jurtawan, ya, yang mana berkorban sepenuh jiwa raga hartanya untuk baginda Rasulullah untuk memperkembangkan dakwah. Ya, mereka ni rela berkorban untuk dakwah. Kalau kita tengok Sayyidatina Khadijah rela menyumbangkan semua hartanya untuk umat Islam dan dakwah. Kita apalah yang kita sumbangkan? Ya, apalah yang kita sumbangkan ya? Tidak ada yang tersisa daripada harta Khadijah kecuali beliau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menjadi orang yang menegak dakwah baginda. Subhanallah, ya, ini dikatakan ya, suka bersedekah ni adalah salah satu ciri wanita penghuni syurga. Suka bersedekah. Jadi kita kena infakkanlah sebahagian daripada apa yang kita dapat tu dalam sehari tu, kita kena sedekah juga walaupun sikit. Ya, jadikan amalan rutin sehingga kan kalau kita tak sedekah hari tu, kita rasa macam tak lengkap hidup kita. Ya. Maka janganlah kita ni liat untuk bersedekah, ya, kerana Allah akan membalas sedekah kita tu dengan harta yang berlipat ganda ataupun dalam bentuk akan tertolak bencana daripada kita. Kita kena yakin, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah sebut di sebalik sedekah tu akan dilipat ganda. Kita kena yakin. Ya, kita kena yakin. Tapi bila kita sedekah tu, janganlah kita kosakkan, aku nak dapat lagi berganda, jangan. Kita kena buat ikhlas kerana Allah. Sebab Allah suruh, Allah suka, Nabi suka, jadi kita buat. Maka Allah akan lipat gandakan sama ada dalam bentuk material juga, dalam bentuk nikmat-nikmatnya yang lain, ataupun diangkat bencana, kesakitan daripada kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya, dalam riwayat At-Tabrani, ya, maupun dia sebut bahawa bentengilah hartamu dengan zakat. Ubatilah orang-orang kalanganmu dengan bersedekah dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Masya Allah, besarnya adalah kuasa sedekah ini. Jadi Ustazah rasa banyak lagi sebenarnya ya. Cukuplah setakat tu saja sedikit perkongsian berkaitan dengan ciri-ciri wanita penghuni syurga. Jadi sama-samalah ya, anak-anak muslimah dan juga ustazah juga, kita sama-sama bermuhasabah diri kita, kita perbaiki diri kita mana lagi yang kita kurang, kita mantapkan lagi apa yang dah ada pada kita, supaya nanti bila kita kembali kepada Allah, Allah nilaikan kita sebagai seorang hamba yang menjalani kehidupannya sebagai hamba di dunia yang mengikut SOP dan peraturannya, dan akhir sekali kita berdoa semoga Allah memasukkan kita ke dalam syurga dan mengurniakan mengurniakan nikmatnya yang terbesar. Wallahu alam. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Ampun maaf Ustazah ucapkan jika ada terlanjur bicara ataupun tersalah kata, tersasul bahasa, ya, maklumlah secara alam maya ni ya. Okey. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan serba kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat beramal.